Masya Allah, kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14. Kita masuk muka surat 74, bab ma jaa fit tadawa bil hinna. Itu bab yang datang pada menyatakan berubat menggunakan inai. Guna inai untuk berubat. Ketahuilah saudaraku, berubat dengan inai itu ada bagus bagi seumpama penyakit-penyakit kulit. Kerana bekerja, yang penyakit kulit itu berlaku kerana bekerja ataupun kerana sakit jantung ataupun dengan sebab kudis-kudis dan sebagainya. Tuan-tuan, kadang-kadang penyakit ni dia mai kat kita, bukan itu penyakit, tapi dia simptom kepada penyakit lain. Faham? Kadang-kadang kita kena satu penyakit, kita kata kena satu penyakit kita, kulit kita jadi kering. Kita kena satu penyakit, kuku kita ni dia jadi berombak. Kuku kita ni dia tak rata elok, dia jadi berombak-ombak. Kita duk kata itu penyakit. No, itu bukan penyakit. Itu simptom kepada penyakit lain. Pasal apa kuku jadi lagu tu? Cek. Rupanya pasal sakit jantung. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kaya. Satu penyakit dia bagi kat kita, dia bagi simptom. Simptom ni maksud tanda-tanda, alamat-alamat orang sakit tu. Tengok satu orang, kita jumpa dia bulan lepas, badan tu dia shendo. Shendo ni lah kata sado. Badan tu dia last year, tahun lepas jumpa. Tentu jumpa dia kemarin, kurus kecut. Kita kata dia ni, awak ni pasal apa badan nampak seruh sangat ni? Dia kata, tak tahu, selera kurang lah ni. Dia kata, no, badan dia jadi kecut bukan pasal selera kurang, pasal dia kencing manis. Kencing manis tu diberi tanda dalam bentuk badan tiba-tiba seruh. Seruh tu bukan penyakit, itu simptom, itu tanda kepada satu penyakit lain. Penyakit sebenar dia apa dia? Kencing manis. Dia tak tahu. Pasal apa dia tak tahu? Pasal dia tak pernah pergi cek. Sekali kena aja, cek tengok bacaan dia 28. Dia kata patutlah, dia kata mata duk kelabu tu yang lama tak pergi mengaji masjid tu, dia kata. Dia mai ikut tu. Tu yang lama tak pergi tu, dia kata pasal apa? Nak buat kereta malam tak boleh. Dia kata tengok tak puas. Dia kata mata jadi kelabu, tengok tak puas tu pasal apa? Itu simptom, itu tanda-tanda dia ada kencing manis. Tuhan bagi 2-3 macam tanda nak habaq kita ada penyakit, tapi kita tak ambil peduli dengan tanda-tanda tu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan cukup sayang kat kita, dia bagi tanda supaya kita pergi berubat, jangan sampai benda ni melarat. So Syekh Idris Al-Marbawi ni habaq kat kita apa? Dia kata ada orang kena penyakit kulit. Oh tuan-tuan, penyakit kulit, tuan-tuan masuk dalam Google, tuan-tuan type penyakit kulit, tuan-tuan pergi dekat image, dekat gambar, tuan-tuan tengok 1001 macam penyakit kulit ada dalam dunia ni. 1001 macam penyakit kulit. Nama ni sampai tak tahu sebut. Eczema, cirrhosis, ni nama ni. Nama ni semua dia balik kepada apa? Sakit kulit. Hak dia jadi bulat-bulat di badan ni, dia jadi di tempat, di celah ketiak, di kaki, dia naik bulat-bulat macam lagu nak korap, tak korap. Dia merebak, dia Allahu Akbar tuan-tuan. Bab sakit kulit ni saja satu doktor pakar jaga. Dia panggil dermatologist. Pakar sakit kulit ni dermatologist. Dan penyakit kulit ni ada yang curable, dia kata yang boleh berubat, ada yang tak boleh berubat. Dia kena daripada umur berapa bawa mati, ada. Malam ni Syekh Idris Al-Marbawi nak abang kat kita. Ni yang kata hadis ni tuan-tuan, bila kita baca, kita jangan duk ingat kata ni pengajian orang tua-tua pondok.
kita jangan rasa macam ilmu agama ni ilmu kira tak sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan. Pasal apa kita rasa lagu tu? Pasal jahil kita tentang agama. Bila kita baca, baru kita tahu rupanya Nabi SAW dia doktor kepada segala doktor. Nabi SAW ni dia tabib kepada segala tabib yang ada dalam dunia. Bahkan Nabi SAW ini cara rawatan yang Nabi buat diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa? Dia kata berlaku penyakit kulit ni yang kerana jadi sakit kulit ni kerana bekerja ataupun kerana dia ada sakit jantung ataupun sebagainya. Dan Nabi SAW ada menyuruh perbuat bagi dirinya sendiri. Nabi sendiri pernah kena sakit ni dan Nabi suruh orang buat rawatan tertentu kepada dia. Cuba tengok apa dia. Seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Salma wa kana takhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalat ma kana yakunu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qarhah wala nakbah illa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adha'a 'alaiha al-hina. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Salma. Tuan-tuan tengok Arab. Arab dia bagi nama macam tu ya, simple. Nama Salma, nama Hana, nama Nada, macam tu. Nama anak dia apa? Senang. Bagi sepatah panggil pun hak tu ya. Kita bagi 3 patah, 4 patah, lai-lai panggil Li ya. 3 patah nama bagi, 4 patah punya tamak haloba sampai tak bagi ke orang nama tu, nak sapu kat dia semua. Lai-lai hak 4 patah tu panggil Li ya. Panggil Li ya. Tengok zaman Nabi SAW. Dia kata riwayat daripada satu orang perempuan nama dia Salma. Salma, sin lam mim ya, Salma. Dia kata dia isteri kepada Abi Rafi' radhiyallahu anhuma yang menjadi abdi merdeka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Salma ni pun hamba perempuan, suami dia Abu Rafi' pun hamba perempuan, hamba ataupun khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dapat khadam sat, dia akan merdekakan. Maka depa ni dipanggil maula. Maula ni hamba yang dimerdekakan. Okey, Nabi dapat hamba melalui peperangan, pembahagian harta ghanimah, Nabi dapat hamba. Dapat sat, Nabi merdekakan. Sat, Nabi merdekakan. Ramai hamba yang mai duduk bawah tangan Nabi, sat Nabi merdekakan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Salma ni juga dipanggil Ummu Rafi', pasal dia isteri kepada Abu Rafi', begitu. Dan adalah Salma itu berkhadam dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Rafi' pun khadam, isteri dia pun khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Salma, tidak ada jadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam bisui ataupun semacam bintik-bintik besar seumpamanya. Nabi ni kalau apa-apa naik di kulit dia, sama ada bisui naik ataupun naik apa kan, naik macam ruam-ruam besar ke, ruam kasang ke, dia naik nak macam apa juga, bila naik di kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jadi pecah-pecah tubuhnya seperti pecah kaki dan sebagainya. Tuan-tuan, dia tengok kita hari ni, kalau Tuhan bagi kat kita tapak kaki tumit pecah apa semua, mau ingat satu benda apa, Nabi pun Tuhan bagi macam tu. What so special dengan kita ni? Apa istimewa sangat kita ni sampai kena sakit sikit nak merepek habang habis satu dunia? Nabi SAW kekasih Allah, manusia cukup mulia, Allah bagi dekat dia. Sebab Nabi ni, innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Nabi kata aku ni manusia macam hampa, lebih aku ni Allah bagi wahyu kepada aku, maka aku jadi Nabi. Atas sifat Nabi sebagai manusia, kalau kita demam, Nabi demam.
Kalau kita tumit kaki pecah, duk turun bendang buat kerja dengan kita, dengan duk buat kerja kasar, kerja kampung dan sebagainya, tumit kaki pecah dan sebagainya, Nabi juga Allah bagi benda ni dekat dia. Apa special kita sampai kita tak mau terima apa penyakit pun, sehingga kan Allah bagi penyakit kita sampai nak marah-marah Allah. Pasal apa? Sedangkan Nabi SAW kekasih Allah, Allah bagi Nabi sakit, Allah bagi benda-benda yang macam ni dekat Nabi. So kata Salma, khadam perempuan Nabi SAW, dia kata apabila Nabi kena apa-apa, jadi bisui ke, pecah-pecah di tapak kaki, ditumit dan sebagainya, dia kata melainkan disuruh akan daku oleh Nabi SAW bahawa aku tempek atasnya inai. Nabi jadikan inai ni sebagai ubat kepada sakit kulit. Bila Nabi kena kulit jadi apa macam manakah, dia panggil Salma. Dia kata, Salma, pergi ambil ni daun inai ni, tumbuk buat bagi basah, mai tempek di tempat sakit. Maka dengan hadis ini menjadi dalil bahawa inai itu ubat. Pasal apa? Pasal Nabi SAW menggunakan inai untuk ubat sakit kulit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib, dan hanya sahaja kami ketahui akan dia daripada hadis faid. Dia kata, sebahagian ulama hadis yang lain mengatakan ini hadis sahih. Dia kata. Baik, tajuk baru. Tuan-tuan, kalau kita nak detailkan tentang inai lah, saya dah sebut dalam kuliah bulan lepas tentang inai. Dia ada banyak lagi hadis lain. Di antaranya hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsana ma ghayyartum bihi syayb al-hina wal katam, atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sebaik-baik barang yang boleh digunakan untuk nak tukar kala uban ialah al-hanna, inai, wal katam. Dia kata dan sejenis tumbuh-tumbuhan dia panggil katam. Katam jangan baca ketum, baca ketum habis kap tamim tu jangan baca katum pula, katam, sejenis tumbuh-tumbuhan. Nabi kata kalau siapa dia tak syok dengan rambut putih ni, dia tak syok, dia boleh tukar putih itu dengan inai, dan Nabi kata itulah sebaik-baik kalau nak digunakan untuk tukar kala uban, Nabi kata. Dan hadis itu hadis sahih. Dalam sebuah hadis lain dia kata, an Uthman bin Abdullah bin Mawhab radhiyallahu anhu qala, dakhaltu ala ummi Salamah فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hak ni saya gezek bulan lepas daripada Uthman bin Abdullah bin Mawhab. Dia kata satu hari aku pergi ziarah Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa tuan-tuan? Asalnya isteri kepada Abu Salamah. Bila suami dia meninggal, pada hari Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah mula sekali habaq dekat Nabi. Nabi mai ziarah Abu Salamah yang baru meninggal ni. Nabi doa, Nabi minta supaya Allahumma ghafir li Abi Salamah, ya Allah ampunkanlah dosa Abu Salamah ni. Minta, dan Nabi minta supaya digantikan kepada isteri dia yang tinggal ni, kepada Ummu Salamah ni, orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Bila Nabi doa macam tu, Ummu Salamah dengar. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tak akan ada siapa pun lebih baik daripada Abu Salamah suami aku. Tak akan ada, dia kata. Nabi tak kata apa. Tak lama lepas itu Allah turun perintah minta Nabi pipinang Ummu Salamah. Ummu Salamah kemudian menjadi Ummul Mukminin, menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kebiasaan isteri-isteri Nabi ini diziarahi oleh sahabat-sahabat dan tabi'in selepas wafat Nabi. Mai ziarah
Pasal apa? Pasal isteri Nabi ni duduk pada kedudukan ummahatul mu'minin. Mereka jadi mak kepada semua orang yang beriman. Isteri Nabi ni siapa pun tak boleh menikah dengan mereka. Pasal mereka menjadi ibu kepada semua orang yang beriman. Walaupun Aisyah masih muda ketika Nabi wafat, tak ada siapa boleh pergi masuk meminang Aisyah, kerana dengan kahwinnya Aisyah dengan Nabi, dia sudah jadi mak kepada semua orang yang beriman. Menjadi kebiasaan sahabat dan tabi'in selepas wafat Nabi pergi ziarah. Hadis yang kita baca ni, Osman bin Abdullah bin Mawhab, dia ni tabi'in, dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia wafat tahun 160 Hijrah. Dia pergi ziarah Ummu Salamah ni. Bila dia sampai di rumah Ummu Salamah, dia duduk di situ. Fa akhrajat ilaina sya'ran min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam makhduban. Kata Osman bin Abdullah bin Mawhab ni, dia kata bila dia sampai duduk bersembang, Ummu Salamah kata duduk sat. Dia masuk pergi dalam bilik, keluar mai buat keluar rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak ada apa dah nak boleh buat kenangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan zaman kita lah, kalau suami mati, kalau isteri mati, ada lagi gambar boleh duk tengok. Boleh lagi duk tengok balik ni daripada awal menikah dulu lagu mana, ada gambar walaupun kelabu boleh duk tengok lagi. Ni masa menikah dulu ni, ya Allahu akbar, ada gerek aja satu masa menikah dulu ni, Masya Allah, ada Honda 50. Itu yang sebiji masa menikah dulu. Ingat lagi masa menikah dulu, beli lemari pun pergi beli di Danok, rangka besi, salum plastik, boh satu papan apa kata tu lah, kain baju semua ada ada. Dapur masa mula-mula menikah dulu pakai dapur kayu, lama-lama boleh beli dapur butterfly. Ingat dapur butterfly? Batok buh minyak gas dalam kaca tepi tu, buka sumbu bagi naik, cucuh menyala, boleh duit ejas sumbu naik turun. Itu hak mula-mula beli masa menikah dulu. Lepas tu dah menikah, dah umur apa anak, dah mengaji sampai universiti, baru boleh beli dapur gas satu burner, satu je, ada satu je, pi satu tong gas ada, itulah satu. Tu pun habis-habis masuk lap merelap. Sayang. Pasal apa? Pasal start daripada dapur kayu, dia main dapur butterfly, baru main lap sayang ni. Sampailah ni menikah dah 60 tahun dah, anak-anak beli bagi dapur dua punya, api dua punya duk menyala. Ingat balik daripada zaman susah. Teringat balik ni. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lagi kenang Nabi, lebih lagi. Daripada hari mula menikah macam mana, keindahan hidup, keseronokan hidup menjadi isteri Nabi, baiknya budi pekerti, akhlak yang ada. Tak boleh tak ingat benda ni, air mata keluar, ingat air mata keluar. Sehinggalah apabila mai Osman bin Abdullah bin Mawhab pergi ziarah Ummu Salamah, dia tak tahu apa nak tunjuk orang mai ziarah dia ni, kenangan dia dengan Nabi ni. Masuk dalam bilik, bawa keluar rambut Nabi, bawa keluar rambut mai, tunjuk sya'run, rambut min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk ni rambut Nabi makhduban. Dia nak abang kata rambut yang isteri Nabi Ummu Salamah duk simpan ni warna kemerah-merahan kerana inai. Nak abang yang tu. Nak abang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inai rambut. Dia nak abang yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mai pula satu hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas kata apa? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaq yahliqu atafa bihi ashabuh fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajul. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nak cerita ni sahabat-sahabat ni pakat nak ambil simpan rambut Nabi. Anas bin Malik kata tiap-tiap kali Nabi kalau potong rambut ataupun cukur rambut, Nabi ada waktu dia cukur, botak, ada waktu dia potong trim-trim saja. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira sama ada Nabi cukur ataupun Nabi potong rambut,
Keliling Nabi ni, wa atafa bihi ashabuh, sahabat-sahabat ni duk ada keliling ni. Bila Nabi potong rambut, duk ada keliling ni. Pasal apa? Fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajul. Pakat berebut duk tadah tangan ni. Kalau rambut jatuh tu pakat nak ambil bagi jatuh atas tangan, nak simpan. Itu kenangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca dalam kisah para sahabat, dia ada satu buku Arab tuan-tuan, kisah para sahabat ni. Anas bin Malik ni dia khadam Nabi. Rambut Nabi dia duk simpan banyak. Istimewa dia ni. Bahkan mak dia bila Nabi pergi tidur di rumah dia, qailulah sebelum zuhur, bila Nabi berpeluh, lekat di atas kain lapik, di atas tikar kulit hak lapik tempat tidur Nabi tu. Mak dia Ummu Sulaim ni mai kaut peluh Nabi tu, kaut ambil simpan dalam satu botol. Wangi ni sampai bila-bila. Digunakan pula peluh Nabi hak wangi ni dibuat hanut. Dia panggil hanut, ha nun waw ta, hanut maksudnya wangi-wangian yang sapu di mayat sewaktu nak kafan. Ni mak dia. Yang anak ni Anas bin Malik ni, rambut Nabi simpan. Lepas wafat Nabi, orang duk mai ziarah dia, duk minta rambut dia, duk bagi sampai tinggi selai. Hak selai tu dia minta ke bumi sekali dengan dia semasa dia meninggal esok. Dia pesan dekat Thabit Al-Bunani. Kalau tuan-tuan duk baca cerita hadis ni, khadam kepada Anas bin Malik, nama dia Thabit Al-Bunani. Dia pesan dekat Thabit Al-Bunani, aku mati esok, inilah selai hak tinggal rambut Nabi kat aku. Dalam satu riwayat kata, dia suruh letak bawah lidah dia sebelum dikebumikan.